ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada tuan-tuan yang berada di rumah bersama dengan rakan, bersama dengan ahli keluarga, mungkin ada yang masih di pejabat, masih lagi bertugas tetapi mengambil peluang untuk bersama My Quran Time, baca faham amal. Saya menjemput pada tuan-tuan untuk terus berkongsi di Facebook ataupun mungkin juga memaklumkan pada rakan-rakan yang lain tentang My Quran Time untuk sama-sama kita mengambil pelajaran seterusnya untuk terus kita mendapat hidayah, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Baik, alhamdulillah kita pada minggu ini ceritanya agak serius Ustaz ya. Daripada apa yang disampaikan pada halaman ke-92 semalam dan pada hari ini 93 ya, bercerita tentang topik berat ya, tetapi ini sebagai satu panduan yang penting. Kerana apa? Kerana bercakap tentang undang-undang ia berlaku apabila ada sesuatu masalah yang berlaku ya. Tetapi kalau tidak berlaku masalah, insya-Allah ini sebagai panduan bahawa ada perkara yang paling baik boleh berlaku bila seseorang itu bertakwa, tetapi apabila ada sesuatu yang tidak baik berlaku juga ada panduan, kerana Al-Quran ini tidak meninggalkan ya, ma faratna, kami tidak meninggalkan walaupun sedikit kandungan ataupun peraturan untuk menyusun kehidupan kita sebagai insan yang penuh dengan kelemahan. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama ya memulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah untuk kita mengingatkan diri kita bahawa kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Salah satu pujian kita kepada Allah yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi ayat pertama, apabila Allah menurunkan kitab yang tidak ada kebingkukan di dalamnya, panduan kepada diri manusia. Ya, manusia ini ada masanya bengkok dari segi perasaan, ada masa bengkok dari segi pemikiran. Pemikiran mungkin lupa, mungkin tidak tahu apa yang berlaku pada masa lepas, masa yang akan datang, dan juga bengkok dari segi perasaan kerana mungkin ada kadang-kadang timbul rasa hasad, rasa tidak puas hati, rasa tidak bersyukur, pelbagai perkara. Bila Quran sampai, ketika ada sesuatu yang kita tidak puas hati, bermusuh, ataupun kerana mungkin ada orang yang tidak melaksanakan tugas, kita ada panduan untuk kita meneruskan kehidupan
dengan jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Dan inilah daerah ujian yang kita ingin sama-sama lihat panduan daripada halaman 93. Mari sama-sama kita lihat sinopsis pada hari ini. Ada 3 saja ayat pada hari ini, iaitu ayat 92 hingga 93 bercerita tentang balasan atas pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan secara sengaja, ya. Jadi ini adalah panduan pada ayat 92 93, dan ayat terakhir pada hari ini menjaga perdamaian dan hati-hati menghukumi keimanan orang lain, ya. Dua perkara ini yang kita dapat simpulkan, ya, sebagai panduan pada hari ini dalam satu gambar yang tuan-tuan boleh saksikan situasinya di atas skrin juga. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu situasi pertama bercakap tadi tentang pembunuhan, ya. Pembunuhan secara sengaja atau tak sengaja dapat kita saksikan pada karikatur di atas skrin sekarang ini, macam mana hakim menghukum, ya. Dan inilah yang kita akan lihat bersama bahagian pertama ini pada ayat 92 hingga 93. Untuk kita tahu jawapannya, mari sama-sama bersama dengan Ustaz Tirmizi kita baca ayat 92 hingga 93, insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah pada hari ini kita menyambung pengajian Al-Quran kita pada surah An-Nisa. Kita akan sama-sama membacanya terlebih dahulu pada 2 ayat pertama. Ayat pertama begitu panjang, pasal bunuh-membunuh ini adakah dibolehkan dan sebagainya, menunjukkan panjang itu juga supaya kita mengambil perhatian bahawa penting ayat ini untuk kita hadam. Mungkin kita nak elak dan sebagainya, tapi ayat ini pasti kita kena baca dan terus kita dapat memahami isi kandungan supaya nilai itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه
لعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah dua ayat daripada halaman ke-93, ayat 92 dan 93 yang memberi panduan kepada kita bagaimana menguruskan jika berlakunya pembunuhan. Ustaz ya. Semalam dalam halaman 92 kita sudah pun berbincang bagaimana kalau bertemu dengan orang-orang yang mengambil kesempatan ya pada ayat 91 itu kalau dia nak aman ya, hidup bersama dengan orang Islam dan orang bukan Islam, tetapi bila kumpulan ini diberi peluang untuk menyokong musuh ataupun menyokong orang Islam, kalau dia dikenal pasti menyokong musuh, maka orang ini perlu dihapuskan. Kerana apa? Dia amat membahaya kepada sesebuah negara untuk aman kerana dia menyokong kepada keburukan-keburukan di dalam sebuah negara ataupun negeri. Dan kita kena ingat bahawa perkara ini hanyalah perlu dilakukan dengan melibatkan institusi. Ustaz ya, tak bolehlah rasa macam orang tu macam jahat sikit je, kita suruh ambil pisau terus kita bunuh begitu saja. Itu tidak dibenarkan cara kita memahami ayat 91. Baik, 92 ini, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali kerana tersalah ya. Jadi ini adalah kes pertama ya. Adakah boleh membunuh orang yang beriman? Sudah tentu tidak boleh ya. Tapi kalau tersilap ya, kata Allah Subhanahu taala, wa man qatala mu'minan khata'a, tersilap ini dua perkara perlu dilaksanakan, iaitu yang pertama fatahriru raqabah ya, fatahriru raqabatin mukminah, iaitu hendaklah memerdekakan seorang hamba mukminah, orang yang beriman. Itu adalah hak Allah ya. Dan kemudian hak orang yang keluarga yang dibunuh itu adalah wadiyatum musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, iaitu diat ya. Diat ini maksudnya denda. Dan kalau dalam tafsir Ibn Kathir yang disampaikan daripada Amazing Quran ini, diat itu ada 5 bahagian ya. Imam Ahmad ya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad dan para penyusun kitab Sunan Ibn Mas'ud, Rasul telah memutuskan terhadap tebusan kes pembunuhan tidak sengaja, iaitu dengan membayar 20 unta betina berumur 1 tahun, 20 unta jantan berumur 1 tahun, 20 unta betina telah berumur 2 tahun, 20 unta telah berumur 4 tahun dan 20 unta yang telah berumur 3 tahun. Banyak pula Ustaz ya. 100 ekor unta tu ada jenis-jenisnya. Bukannya sekadar unta satu umur ataupun yang dah tua krepot ke apa ke yang harganya dah jatuh, tidak dibenarkan ya. Jadi ada peraturan yang amat detail butirannya di dalam hadis Nabi bercerita tentang diat ya. Jadi ini kalau seseorang itu orang Islam membunuh seorang Islam mukmin yang lain secara tersilap. Baik, apakah fa in kana min qaumin ya, kalau katakan daripada kalangan musuh itu wa huwa mukmin ya, apakah yang perlu dibuat ialah fatahriru raqabatin mukminah, bebaskan seorang hamba yang beriman. Ini kalau daripada kumpulan yang berbeza. Jadi di sini tidak ada diat. Pasal kalau dari kalangan musuh Ustaz ya, kalau dari kalangan musuh tak bagi diat, pasal diat ini dapat duit. Bila dapat duit kepada musuh, musuh akan menyerang balik kepada orang yang beriman, itu tidak dibenarkan. Walaupun mungkin orang yang terbunuh itu adalah orang yang dari kalangan musuh. Jadi hak Allah kena buat juga, iaitu apa? Membebaskan seorang hamba yang beriman. Baik. Kemudian kes yang ketiga, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, ya, jika ada perjanjian antara kamu dan juga satu lagi kumpulan ada perjanjian mitsaq, maka hukumannya ialah fadiyatum musallamatun ila ahlihi, iaitu diat yang pertama, wa tahrir raqabah mukminah, ya, membebaskan hamba yang beriman. Jadi ini kes yang ketiga. Dan siapa yang tidak mampu untuk membebaskan hamba, terutama zaman sekarang Ustaz ni, tak ada hamba dah sekarang, maka Allah menyatakan fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Kena puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada putus dan sebagai taubat daripada kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah penerangan daripada Allah. Allah kata wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya dan dialah yang amat alim dan juga hakim.
Alim ini kerana Allah yang tahu siapakah orang yang betul-betul bunuh secara tersilap ataupun dia ni memang sengaja membunuh, Allah yang tahu. Ya, jadi tak bolehlah kita tipu, walaupun dia bolehlah kata bahawa ini kerana ada agenda ke, tersilap, terpegang, tertembak pistol ke apa sebagainya, tapi Allah yang tahu. Dan di hujung itu adalah hakimah. Allah ini amat bijaksana, tahu bahawa sebenarnya jika seorang itu meninggal, maka ia perlu digantikan dengan fatahriru raqabatin mukminah. Ya, Allah nak meramaikan lagi orang yang beriman, satu. Dan Allah bijaksana kerana apa? Allah tahu keperluan kepada suatu keluarga, terutama kalau yang terbunuh tu lelaki, ketua keluarga, sudah tentunya dia perlu mencari pendapatan dan perlu bantuan yang diperjuangkan oleh Allah melalui diat sebentar tadi. Jadi ini adalah ayat 92 Ustaz ya, yang mungkin kalau kita lihat dalam situasi kita di negara kita sekarang ini, benda ni mungkin tak berlaku lagi. Jadi dalam hal ini Hamka dalam bukunya tafsir Hamka ini dia menjelaskan kalau di negara beliau Indonesia ataupun di negara kita pun, kalau tak ada lagi sistem ini, pasal kat sini ada yang kadang-kadang penjara 6 bulan, ada yang dipenjara seumur hidup, tidak ada diat ataupun membebaskan hamba ini, ya. Apakah nasihat beliau? Dia kata kita kena berusaha. Kita kena berusaha, kita kena doa agar kita boleh kembalikan balik undang-undang yang berteraskan kepada Al-Quran. Ya, bukannya letakkan undang-undang daripada British ke, daripada manusia. Kerana kalau tidak, akhirnya kalau ia tidak dilaksanakan, mudah ajalah kan, tersilap saja ya, masuk jail seumur hidup, katakan 10 tahun, ataupun ada yang kata mungkin kalau tersilap tu terus gantung saja tanpa disiasat. Itu boleh membawa kepada huru-hara di dalam sesuatu komuniti. Jadi ayat yang ke-93 ini Allah menyambung lagi, ya. Mungkin Ustaz kalau boleh baca sekali lagi ayat 93 ini sebagai panduan kepada kita. Kalau seorang itu bukan tersilap, dia sengaja membunuh. Ya, mari sama-sama kita lihat ayat 93. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat yang ke-93 kita nak baca sekali lagi. Bagaimana kita melihat, kalau kita lihat pada prinsip maqasid syariah ya Ustaz, ya. Islam begitu menitik beratkan soal nyawa, bahawa tidak boleh kita sesuka hati menumpahkan darah tanpa hak. Dan menjadi kewajipan kepada pemerintah kerajaan untuk mengelak sebarang pertumpahan darah dengan hak yang betul. Maknanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan apa-apa bentuk kezaliman berlaku di kalangan hamba-Nya. Kalau berlaku kezaliman di kalangan seorang hamba Allah Taala saja, Allah pasti akan membelanya. Walaupun tidak ada manusia nak membela, ingat Allah bela pasti mulia, dan ingat doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak. Kita baca ayat 93, moga-moga menjadi nilai yang baik dalam kehidupan kita untuk kita jauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat ni keras sikit Ustaz ya. Saya baca dengan taradum nahwan Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan Siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, muta'ammidan, ya, fajazauhu, maka apakah balasannya? Yang pertama, jahannamu khalidan fiha, iaitu neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Yang pertama, wa ghadiballahu alaihi,
kemurkaan Allah ke atasnya, wala'anahu, dan dia melaknatnya, Allah melaknatnya, wa'adalahu adaban azima, ya, Allah menyiapkan baginya siksaan yang amat hebat, yang sangat berat. Ya, jadi ada beberapa siksaan yang Allah beri, amaran yang Allah beritahu kepada siapa yaqtul mukminan, Ustaz, ya, bukan mukminun, mukminan, seorang beriman pun Allah memberi amaran bahawa kalau dengan sengaja, yang pertama Jahannam itu kekal di dalamnya, kemudian kemurkaan Allah ke atasnya, laknat kepadanya, dan Allah menyiapkan azab yang amat besar. 4 perkara Allah beritahu di sini. Nak ceritanya apa? Sebagaimana Ustaz beritahu tadi, maqasid syariah ataupun objektif dalam syariat kita dalam Quran ini, salah satunya menjaga nyawa. Walaupun seorang ataupun satu nyawa, ia diperjuangkan oleh Allah SWT. Jadi sekarang ini Ustaz ni, kita amat sedihlah bila kita melihat dalam negara Islam, kan? Betul. Negara Islam yang bagi setengahnya kerana kuasa, kerana minyak, kerana harta, sanggup, ya, mengizinkan pembunuhan, ya. Malah lebih daripada itu ialah kalau katakan sistem itu memberi ruang kepada orang tertentu untuk kata kalau kes dia melaksanakan tugas kena tumbuk apa sebagainya, kan, meninggal, nak buat macam mana, dah hayatnya begitu sahaja, dah ajal, ya. Padahal sebenarnya bagi kita yang membaca ayat 93 ini, kita tidak akan redha dengan perkara tersebut, malah kita kena berjuang memastikan keadilan disampaikan ataupun dilaksanakan. Dan apakah yang paling pasti, kalau katakan ahli keluarga yang dizalimi itu tidak mendapat haknya, sebenarnya siapa yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, Allah menyatakan yang pertama azab yang kekal, khalidan fiha, ya. Apa maksud di sini? Jahannam khalidan fiha ini maksudnya ialah terus menerus akan mendapat balasan daripada Allah. Allah murka dan Allah melaknat, ya. Bila Allah melaknat ini, kehidupan dia di atas muka bumi ini, Ustaz, ya, kalau orang cakap dilaknat, Allah habis keberkatan, dan Allah yang murka, ya. Wa ghadiballahu alaih. Jadi mak ayah marah kita pun kita dah tak rasa tenang hati, apatah lagi kalau kita bercakap tentang membunuh seorang yang beriman. Jadi perkara ini kita kena ingat, pasal sebagaimana pada zaman Nabi pernah, ya, seorang sahabat ini, Iyash ini, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia ni telah dianiaya oleh Al-Harith bin Yazid. Jadi Al-Harith ini menganiaya Iyash, dan bila Al-Harith ini dia pergi ke Madinah, Iyash ini ingatkan Al-Harith ini masih lagi bukan Islam, ya. Jadi dia tidak semak, jadi dia terus bunuh. Maka dia tikamnya Al-Harith ini dinyatakan oleh Hamka dalam tafsirnya dengan pedang hingga mati. Perbuatannya itu dilaporkan pada Rasul, maka sangat duka cita Iyash mendengar dari Rasulullah sendiri bahawa Al-Harith telah Islam. Iyash diperintahkan oleh Rasul memerdekakan seorang budak sebagai tebusan. Ini kerana tersilap, ya. Tetapi kalau kerana sengaja, ini adalah perkara yang amat diberi amaran oleh Allah, dan kita doakan kita jangan sekali-kali redha ataupun bersekongkol dengan pemimpin ataupun mana-mana pihak yang membunuh kerana apa sahaja sebab, tanpa ada asas di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah bahagian, kalau kita melihat pada situasi pertama dalam karikatur yang kita kongsikan peringkat awal tadi, ini adalah jawapan daripada situasi pertama. Dan apakah perkataan kita ingin lihat bersama? Mari sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan kita sadaqah, yang membenarkan, yang berulang 155 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan dalam ayat 92 ini, ayyasaddaqu ini bermaksud mereka keluarga korban menyedekahkan denda itu kepada yang didakwa. Maksudnya mereka ni dapat memaafkan, Ustaz, ya. Kadang-kadang dia tak nak 100 ekor unta, dia kata 20 pun okey, 40 pun okey, ataupun tak payah bayar, ya. Ini berlaku baru ini daripada seorang daripada US. Dia dibunuh anak dia yang ayahnya itu daripada Thailand, kan. Jadi dia datang ke Malaysia, dia cakap dia maafkan kepada pembunuh itu sebagai salah satu daripada manifestasi ayat 92, ya. Kerana beliau malah membaca ayat ini sebenarnya, yang kita doakan kita ada pilihan itu, tapi kita kena sedar itu hanya bila dimaafkan, ya.
Jadi kita sama-sama beri perhatian dan kita terus ya bersama dengan Quran. Dalam masa yang sama kita ingin juga mengumumkan sebelum kita berehat ini Yayasan Veteran Ustaz ya, peluang untuk kita sama-sama membantu ya kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia yang terus bersama berjasa kepada negara ini. Jadi tuan-tuan boleh mengambil peluang sebelum kita berehat. Jadi kita bertemu kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Terima kasih alhamdulillah kepada penonton yang sentiasa setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Besar topik perbincangan kita pada hari ini. Kita dah baca, nak baca pun kadang-kadang lidah rasa terbelit-belit pada ayat kali ini ya. Wa may yaqtul, nak sebut huruf qaf yang mati, illa khata'a dan sebagainya. Ayat ni mungkin jarang kita jumpa tempat-tempat yang lain kerana ayat-ayat begini tak banyak dibicarakan bentuk-bentuk ayat tu dari sudut sebutan huruf. Alhamdulillah, walaupun bacaannya agak sukar tapi kita boleh baca insya-Allah dan penerangannya juga begitu besar makna sekali dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Saya nak menjemput pada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk sama-sama kita bertemu, kita bergabung di platform rasmi yang kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My Hashtag Quran Time dan My Hashtag Quran Time, khususnya YouTube My Hashtag Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Baik, alhamdulillah senang penonton, kita nak belajar sedikit tentang ilmu tajwid. Kita membicarakan tentang sifat huruf-huruf Al-Quran. Dan pada hari ini kita nak membicarakan tentang sifat huruf yang tidak ada lawan. Sifat huruf terbagi pada dua. Satu sifat lazimah, yang kedua sifat aridah. Sifat lazimah kita dah bicarakan ada dua pula, terbahagi kepada sifat yang ada lawan dia. Tinggi, rendah, kan, tertahan, terlepas. Pada hari ini kita nak belajar sifat yang tidak ada lawan dia, iaitu sifat tunggal, termasuk sifat yang tidak ada lawan baginya. Terdapat 7 sifat tunggal, iaitulah yang pertama safir, yang kedua qalqalah, yang ketiga lin, yang keempat inhiraf, yang kelima takrir, yang keenam tafashi, dan yang ketujuh istitalah. Ini adalah sifat huruf yang mesti ada pada huruf tersebut. Sebab bila kita sebut sifat lazimah, lazim, maksud dia sifat ini mesti melazimi huruf tersebut. Macam mana dalam keadaan dia berbaris ke, bawah ke, atas ke, mati ke, macam mana pun bagi dia tetap ada sifat-sifat tersebut. Apa dia software tu Ustaz? Apa dia qalqalah, lin dan sebagainya tu? Itu akan kita terangkan satu persatu. Kalau terangkan semua ke-7 hari ini, semua jadi pening mereka. Jadi kita terang satu-satu, kita relax kerana kita hari ini nak memahamkan tadabbur Al-Quran. Ini kita ambil, walaupun macam mana pun kita ambil juga sedikit masa supaya dapat kita belajar sedikit ilmu tajwid untuk kita membetulkan sebutan huruf kita. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, ini adalah sifat huruf Ustaz ya. Ada 7 tadi. 7 sifat yang tunggal, ya, lawan. Dan ini perkara yang kita akan tengok satu persatu ya. Insya-Allah, yang kita doakan kita bila ikut satu persatu ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita akan dapat lagi ya menyebut dengan betul, dan sudah pastinya sebagaimana yang kita bincang sebelum ini, ilmu tajwid ini Ustaz ya, ada kaitan dengan makhraj, ada kaitan dengan sifat ataupun sifat huruf ini agar bacaan kita ini adalah bacaan tartil yang memberi manfaat pada diri kita dan menunaikan hak kepada Al-Quran. Kalau
kalau kita cakap tentang ayat sebelum ini dalam surah An-Nisa, kita perlu menunaikan amanah ila ahliha, ya. Dan bila bercakap tentang Quran ini pun ada hak dia, amanah daripada Allah SWT, sehingga kan Asfahani ketika menceritakan ataupun menyampaikan surah Al-Ahzab, ya, tentang kita ini ditawarkan amanah. Salah satu amanah itu maksudnya adalah huruf hijaiyah. Saya pun terpelik juga mengapa huruf hijaiyah, kan. Tapi rupa-rupanya di sebalik huruf hijaiyah ini ialah kalimah Allah. Di sebalik kalimah Allah ini adalah panduan hidayah untuk kita menjadi khalifah yang betul-betul mengikut amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak tahu kalimah Allah, ya, kalau kita tak tahu baca, tak faham isinya, kemudian nak cakap saya ni jadi baik ikut cakap Allah, macam mana kalau kita tak faham dan tidak ikut bacaan yang terbaik daripada kalimah Allah. Jadi kita teruskan dengan satu ayat hujung pada ayat 94, memahami tentang bagaimana masih lagi tentang isu besar, iaitu bercakap tentang perang, tentang pembunuhan. Tetapi Allah bawakan perkara ini, kita nak mencerita tentang Al-Quran, syariat amat menjaga nyawa. Itu yang dipaparkan oleh situasi kedua. Mari kita saksikan karikatur kita, iaitu apabila kita bercakap tentang pembunuhan, ada panduan-panduan daripada Allah SWT. Kena semak betul-betul, jangan sembrono sahaja kita mengambil keputusan untuk berperang ataupun membunuh. Jadi apakah panduan itu? Ayat 94 menjadi panduan. Jom kita baca bersama, insya-Allah. Masya-Allah, kartun tadi mengingatkan saya, betul Ustaz. Maknanya janganlah walaupun orang tu pakai serban, nampak macam pakaian ni beragama, bila ajak berperang terus kita ikut. Dia pakai serban ni, dia ambil ayat Quran pula tu. Oh, betul kan. Guna ulama-ulama Islam pula tu. Jangan, tengah tabayun dahulu. Kena belajar dahulu. Ayat ini akan mengajar kepada kita semua. Bila Ustaz sebut tentang menjaga nyawa, saya nak baca satu hadis Nabi Ustaz pada petang ini, pada hari ini, untuk sama-sama kita renungi hadis Nabi supaya kita tak termasuk dalam golongan ini. Satu hadis yang sahih Muslim, Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabat, apakah kalian tahu tentang muflis? Sahabat katalah, muflis apa yang kami tahu, yang tak ada harta, tak ada wang ringgit. Kata Nabi, muflis di kalangan umat aku, kata Nabi, orang yang bawa hari kiamat, bawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Pada masa yang sama, dia juga melakukan perkara-perkara maki hamun, antaranya beberapa perkara disebut. Maki hamun, menuduh orang lain dan sebagainya. Antaranya membunuh manusia tanpa hak. Menumpahkan darah, membunuh manusia tanpa hak. Kata Nabi SAW, inilah golongan inilah hari akhirat dia akan beri balik pahalanya kepada orang yang dizaliminya kat dunia. Betul. Dah beri pahala dah habis dah, tapi dosa banyak lagi. Orang yang dizalimi tu beramai lagi. Akhir sekali dia terpaksa bukan beri pahala dah habis, ambil pula, tanggung pula dosa sendiri. Betul. Sehingga akhir sekali kata Nabi, summa turiha finna, akan dihumbangkan ke dalam. Inilah orang yang muflis. Moga-moga kita tak tergolong dalam golongan orang ini. Ya, bicara tentang nyawa tadi Ustaz, ya, dalam satu hadis di dalam tafsir Ibn Kathir dalam Amazing ini, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali pada 3 perkara, ya, iaitu membunuh dibalas dengan bunuh, ya, itu qisas. Yang kedua, orang yang pernah berkahwin lalu berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri daripada al-jamaah, ya, meninggalkan, murtadlah, ya. Tapi masih lagi 3 perkara ni, jangan main jumpa saja rasanya dia ni macam dah keluar pop terus kita bunuh. Tidak semudah itu, ya. Perlu diingatkan tuan-tuan bahawa hadis ini bercakap tentang perlu merujuk kepada pemimpin, institusi perundangan, disabitkan, disemak, diteliti segala-galanya. Itu pelajaran yang kita nak baca daripada ayat 94 ini, Ustaz. Sila. Baik, ayat 94 terus sama-sama kita membacanya dengan maqam Qurdi, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 94 ini adalah satu ayat yang amat besar maknanya kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam, kita semua tuan-tuan yang berada di rumah, dalam melihat kepada realiti yang berlaku di negeri negara ini, yang berlaku di dunia, ya. Wahai orang-orang beriman, maksud daripada ayat ini, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman. Misalnya, yang pertama ialah Allah mengatakan idza darabtum fi sabilillah, bila kita ni sudah darabtum ni maksud asalnya pukul, ya, maksudnya sudah bersenjatalah ni, sudah dah kawat dah ni, ilal fi sabilillah, pada jalan Allah, peringatan Allah, fatabayyanu, masih lagi dah nak pergi berperang ini, dah bersemangat dah ni, dah senjata semua sudah siap. Kalau katakan ini sebagai satu perjuangan paling tinggi fi sabilillah, pada jalan Allah, Allah kata masih lagi fatabayyanu. Nak ceritanya ialah dalam Islam, perang bukanlah solusi paling awal. Rasa-rasa tak puas hati perang, rasa-rasa salah sikit perang, rasa-rasa orang ni salah sikit bunuh dan perang. Bukan itu. Allah menyatakan fatabayyanu, tentukan, telitilah sebelum berlaku peristiwa perang tersebut. Ini adalah satu seruan daripada Allah SWT. Mengapa? Kerana wala taqulu, ya, dan janganlah kamu menyatakan liman alqa ilaikumussalam, kalau kamu bertemu dengan orang yang memberi salam, ya, menawarkan perdamaian ataupun memberi salam ataupun memberi syahadah, pada waktu itu jangan kita cakap lasta mu'mina, ya, kamu ni sebenarnya tak beriman, ya. Ini yang berlaku yang kita kongsi tadi daripada Hamka bila Iyash bertemu dengan kepada orang yang pernah menyiksa dia, ya, iaitu siapa? Al-Haris bin Yazid, ya, dalam tafsir Hamka ini ustaz, ya, beliau menyatakan tentang peristiwa ini. Jadi bolehkah begitu? Allah mengingatkan dalam ayat ini jangan buat begini. Dan lebih daripada itu, kalau kita lihat perang, bunuh, ya, ini sebenarnya bila bercakap tentang jumpa orang yang cakap assalamualaikum ataupun dia menawarkan perdamaian ataupun syahadah, ini semuanya cara pendamaian. Allah kata lasta mu'minan, ini satu istilah yang besar. Ini maksudnya kita melabel kepada orang lain bahawa kamu ini tidak beriman. Dan bercakap tentang isu ini, Allah sambung dengan tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah, ya, iaitu kamu ini sebenarnya nak harta benda kehidupan dunia. Jadi ialah kalau orang berperang ustaz, ya, dia kalau dapat bunuh menang, dia dapat harta rampasan, ya. Allah kata bahawa jangan sampai kamu ini tidak tabayyun, tidak check, semak betul-betul, dan jangan kamu label, dan jangan sampai kamu ni suka sangat kepada kehidupan dunia ataupun harta dunia ini. Jadi ayat ini dia sebenarnya menceritakan tentang isu pada zaman ini sebenarnya. Iaitu apa? Isu kadang-kadang dia tak bunuh pergi ke medan perang, tetapi dia menyeksa, membunuh seseorang, karakter seseorang, dan menyatakan bahawa orang lain itu dia tidak bermukmin sangat. Kalau awak nak ikut saya, ya, jangan ikut Ustaz A itu ataupun kumpulan B tersebut. Pasal apa? Pasal mereka itu tidak cukup beriman. Nak tahu orang beriman, ikut kami. Itu sebenarnya adalah antara bibit-bibit yang boleh membawa kepada lasta mu'minan, ya, iaitu terus melabelkan kepada orang lain kamu ini tidak beriman. Dan kesannya apa? Kesannya ialah kita akan kata bahawa joinlah kumpulan saya, ya, masuklah kepada kumpulan saya ataupun kepada kumpulan kami, ataupun sokonglah kepada tokoh kami, kerana tokoh orang lain ini kurang beriman ataupun mereka ni rasanya lebih dekat kepada neraka, kami ini lebih pada syurga.
Jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian kerana Allah menyatakan kalau kamu nak sokongan orang, kamu nak harta ini, fa indallahi maghanimu kathirah. Sebenarnya harta benda di sisi Allah itu lebih banyak. Ya, dan ini mengingatkan kita semua, ya tuan-tuan sekalian, kalau kita berada dalam organisasi, dalam satu kumpulan, jangan kita melabel orang lain. Kita baca Quran, kita label orang lain ni dia Quran dia tak berapa beriman. Kan? Ataupun ini kumpulan belajar agama, yang sana tu kurang agama sikit. Itu perkara bibit yang boleh membawa kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada tahap yang itu tidak berapa beriman, kita beriman, kamu ini sebenarnya main-main beriman. Rupanya ada udang di sebalik mi yang Allah bongkar dalam ayat ini, iaitu kamu ini tabtaru na'aradal hayatid dunya. Kamu nak pangkat, kamu nak menang, kamu nak harta. Fa indallah, Allah kata bahawa sebenarnya maghanimu kathirah. Ghanimah yang sebenar-benarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua ayat ataupun dua baris di hujung itu adalah peringatan sekali lagi kepada kita. Saya nak minta Ustaz kalau boleh baca dua ayat ataupun dua baris di hujung itu, kerana dua baris di hujung. Ya, kadzalika kuntum, kerana ayat ini mengingatkan kita bahawa kalau kamu buat begitu, sebenarnya kamu dulu adalah orang yang suka bergaduh. Kamu dulu memang suka melabel. Ya, kamu ni suka membunuh. Kadzalika kuntum min qabl, sebelum ini kamu begitu, janganlah kamu ulang balik kerja ini. Padahal Allah sudah famannallah, Allah sudah pun menganugerahkan nikmat yang paling besar, iaitu iman kepada kamu orang-orang Islam pada zaman Nabi, juga kepada kita. Jangan suka label orang, jangan suka untuk bergaduh ataupun sampai menghalalkan darah mukmin yang lain. Jadi kita sama-sama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Dua baris di hujung yang Ustaz baca sebentar tadi, maksudnya ialah begitu jugalah keadaan kamu dahulu, ya. Maksudnya Allah mengingatkan balik bahawa sebenarnya kamu dahulu jenis orang yang suka tidak tabayun, ya, tidak meneliti, tidak berasaskan kepada penjelasan yang jelas, kemudian kamu suka melabel orang lain, dan kamu juga mencari harta dunia melampau-lampau. Jadi Allah mengatakan bahawa sebelum ini kamu begitu, jangan lagi buat. Famanallahu alaikum, ya, Allah telah memuliakan kamu, telah anugerahkan kamu dengan iman. Dengan iman kita akan tabayyun. Dengan iman yang Allah anugerahkan, sepatutnya kita ini akan berjaga-jaga dan tidak melabel orang lain, dan kita tidak mudah untuk mengaut dunia kerana nak pangkat, nak pastikan orang pilih saya nak jadi lebih popular. Kerana apa? Kerana iman itulah anugerah besar yang lebih popular yang perlu kita ambil kejar dari sisi Allah SWT. Jadi Allah ulang balik semula, fatabayyanu, itu tabayyun itu penting sekali lagi. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah ini adalah terhadap apa yang kamu lakukan amat mengetahui. Allah tahu sebenarnya siapakah yang betul-betul Islam, yang tidak Islam. Allah tahu siapa yang salah, yang tidak salah. Allah tahu siapa yang perlu diselamatkan, yang perlu dibunuh. Katakan ada orang kata, oh saya ni masuk Islam, ya, untuk dapat, sekarang zaman orang masuk Islam ataupun lagak macam Islam untuk dapat derma, Ustaz. Ya, jadi ada orang kata bahawa tak payah derma pasal dia tu masuk Islam tu pasal nak dapat duit daripada jabatan agama sahaja. Ya, ada orang cakap begitu kan. Jadi adakah kita wajar cakap begitu? Kalau ikutkan pada ayat ini, tidak wajar kan. Biarlah kalau katakan dia nak dapat bantuan pun, memang kita ada istilah mu'alafatul qulub kan, bantuan untuk menjinakkan hati. Nabi pun pernah daripada perang Tabuk kalau tak silap saya, ya, balik dapat harta, Nabi bagi kepada Muhajirin, ya. Jadi Ansar masa itu
tak puas hati sikit. Ustaz mungkin ada komen di situ. Bila Ustaz sebut pasal derma tadi, saya bertugas di salah sebuah masjid di Kelana Jaya. Memang biasa orang datang nak masuk Islam. Kemudian lepas masuk Islam tu dah jadi trend minta derma lah kan. Okey. So kadang-kadang dengar suara-suara sumbang kata, Ustaz dia nak masuk Islam ni, tapi tak payah aku kita Islamkan dia sebab dia nak derma aje. Subhanallah. Wajib kita Islamkan orang. Wajib. Orang nak masuk Islam walaupun dia kata, walaupun orang kata, bukan dia kata, orang kata dia nak masuk Islam sebab derma saja. Biarlah, mungkin dia masuk Islam sebab nak dapatkan habuan. Betul. Tapi Islam tu sangat mahal, berharga. Ya. Boleh jadi selepas dia masuk Islam kan, dia mendalami Islam, dia mengenali Islam. Betul. Kita tak tahu apa kesudahan kan. Betul. Jadi ini satu perkara yang kita perlu jelas ya. Maksudnya kalau kita tak tahu, kita tabayyun ya, jangan kita label-labelkan ataupun kita kata pula dia ni masuk Islam pasal nak ada udang sebalik mi, ada ketam ke apa sebagainya. Nak berkahwin ke apa, nak berkahwin ke. Kalau dia kahwin kerana Islam pun tak ada masalah ya. Saya ada kenal je seorang tu, dia masuk Islam daripada Jerman Ustaz ya. Dia terpaksalah pasal dia cinta kepada si lelaki itu, dan dia masuk Islam itu dalam keadaan terpaksa. Tapi bila dia sudah kenal kepada Al-Quran, dia kata Al-Quran dan Islam ini amat cantik. Malah dia kata kalau dia dah faham nanti, dia insya-Allah dia akan kongsikan dengan anaknya, dia akan kongsi dengan new revert, orang yang baru masuk Islam ini. Pasal dulu dia tak faham. Ya, dia pergi kursus kahwin pun dia ingat bahawa kalau nusyus pukul, itu je yang dia dengar kan. Jadi dia kata Islam ni teruk. Tapi dah cinta nak buat macam mana kan. Tapi rupa-rupanya bila dapat hidayah dengan Quran, dan tuan-tuan yang mendengar My Quran Time ini, sampaikan, kongsikan, jangan label, kerana yang tahu betul-betul siapa, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi ini adalah kesimpulan daripada halaman 93 ya, yang kita dapat saksikan dalam karikatur sebentar tadi secara menyeluruh apakah yang kita sudah belajar. Iaitu yang pertama, kita berbincang tentang bagaimana kalau katakan seseorang itu membunuh silap ataupun secara sengaja, ada penjelasan pada ayat 92-93, dan pada ayat 94 itu ketika kita ingin mendenda, menghukum seseorang sampai membunuh seseorang, yang pertama pastikan betul-betul dan jangan salah label ya, jangan salah label dan jangan melabel. Kalau nak label ustaznya, bagilah pada botol ke apa ke, tapi jangan bagi label kepada manusia, kerana manusia ini ada iman, ada peluang untuk sama-sama kita kaji sebelum kita membuat penilaian. Dan yang pastinya kita doakan iman itu datang dan bersemadi di dalam diri kita. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, laksanakan hukuman apabila tersilap bunuh dengan panduan daripada ayat 92. Ya, ini yang pertama. Dan kita doakan agar sistem negara kita akan menuju kepada perkara ini. Yang kedua, teliti dulu sebelum berperang. Ini yang kita boleh belajar daripada ayat 94. Jangan terus nak berperang, sikit-sikit nak berperang dan melabel orang lain, kerana label boleh membawa pada perang, dan perang tanda bahawa seseorang itu suka melabel kecuali bila ia telah diteliti dengan baik. Dan yang ketiga, jangan berperang ya kerana mengharapkan harta dunia sahaja, tetapi kita kalau perlu berperang itu kerana memperjuangkan keimanan, sebagaimana Allah nyatakan famanallahu alaikum fatabayyanu. Jadi ini 3 resolusi membawa kita kepada doa yang kita panjatkan pada Allah SWT. Moga Allah pimpin kita dengan hidayah surah An-Nisa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jauhkanlah kami daripada mengikut hawa nafsu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada menuruti hawa nafsu ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada kami dalam setiap tingkah laku kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perbuatan yang keji ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perbuatan yang boleh menjerumuskan kami dalam lembah kebinasaan ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau murka kepada kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau marah kepada kami ya Allah. Kami amat mengharapkan rahmat daripada-Mu ya Allah. Kami amat mengharapkan rahmat pertolongan daripada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
kasihanilah kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa sebentar tadi yang kita doakan agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus dipimpin berdasarkan kepada surah An-Nisa, surah yang memberi panduan kepada kita menguruskan isu dalam rumah dan juga isu di luar rumah, ya, sehingga ke tahap kalau ada konflik, kalau ada orang-orang yang mungkin kita berkonflik, kita rasa tak puas hati, hukumnya ada, peraturannya ada, dan inilah kesedaran yang kita ingin bawakan dalam Wakaf untuk Ummah, satu usaha untuk kita menyebarkan mushaf Al-Quran agar lebih ramai lagi membaca isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dengan nombor yang tertera di atas skrin ini agar lebih ramai lagi tahu bahawa budaya yang ada dalam masyarakat sekarang ini, suka melabel ataupun budaya untuk membunuh ataupun untuk bergaduh, itu kita dapat kurangkan dan ikuti panduan dengan keimanan daripada Al-Quran. InsyaAllah kita akan bertemu lagi sesi pada hari ini pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi esok insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas sama-sama bersama dengan tuan-tuan yang mengharapkan kita terus teguh bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, aman insya-Allah.